Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Doa sebelum belajar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan daripada Ustazah. Baiklah, sebelum kita belajar, kita telah pun mendengar bacaan doa belajar daripada Upin dan Ipin. Murid-murid ikut tak? Ya, Alhamdulillah. Kenapa kita perlu berdoa dalam kehidupan kita seharian? Macam mana Allah nak perkenankan doa kita? Ya, kita perlulah ada adab. Kenapa ya murid-murid kita perlu berdoa? Doa sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita nak makan, ketika nak tidur, masuk bilik air, keluar daripada rumah, menaiki kenderaan, kita perlu berdoa. Kenapa ya murid-murid? Ya, baiklah. Ini kita akan belajar apakah maksud doa dan juga dalil ataupun bukti di mana Allah memerintahkan kita supaya berdoa. Baik, kita tengok nombor 1. Apakah maksud doa? Ni jawapan dia. Doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita meminta, kita ingin memohon daripada Allah untuk mencapai ataupun untuk Allah makbulkan segala permintaan kita. Selalunya kita nampak ataupun kita sendirilah selepas solat kita akan berdoa. Jadi kita nak pohon sesuatu daripada Allah. Okey, kita tengok nombor 3. Kenapa kita dituntut untuk berdoa? Saja-saja ke, seronok ke, ataupun kita nak tiru orang ke? Ya, mari kita tengok. Nombor 4. Di dalam buku teks kamu, muka surat 129. Okey, ni Okey. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya berdoa. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Surah Ghafir 60 ayat 40. Baiklah. Jadi, bukti ini yang terdapat dalam Al-Quran telah menyatakan bahawa Allah sangat suka bila kita meminta-minta kepada Allah. Jadi, bila kita berdoa seperti kita ini hamba yang sangat bergantung kepada Allah. Ni. Allah memang sukalah kita merayu kepadanya. Di dalam solat kita, di dalam setiap perbuatan baik kita, kita perlu berdoa. Kerana bila berdoa seolah-olah kita ni bergantung hanya kepada Allah. Nescaya Allah akan perkenankan. Baik. Tapi bila kita berdoa, kita mestilah mengikut adab.
yang betul. Tata cara berdoa. Okey. Yang pertama, niat yang ikhlas kerana Allah. Bukanlah kerana kita berdoa itu nak berlaku sombong. Bukan kerana Allah. Sebolehnya berwuduk. Itu ambil air sembahyang. Menghadap kiblat. Seperti kita solat tu kita menghadap kiblat ketika berdoa. Menadah tangan. Kita tadah tangan kita tu. Angkat tangan dua kita tu, kanan dan kiri. Okey, tadah. Kita tadah tangan kita ke langit. Okey, menumpukan perhatian pada doa. Maksudnya fokus betul-betul. Minta betul-betul ketika berdoa. Memulakan dengan memuji Allah. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Jadi kita mula puji-pujian kepada Allah. Kita pun suka orang puji kita. Begitu jugalah Allah, kan? Selawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Macam tu. Selawat ke atas Nabi. Supaya lebih afdal ataupun lebih baik doa kita itu. Merendahkan doa. Tak boleh merendahkan suara. Kita tak boleh jerit. Kuat-kuat. Supaya orang dengar sehingga mengganggu orang lain. Tak boleh. Ataupun kita guna mikrofon. Berdoa kuat-kuat nak bagi orang dengar. Jadi kalau ganggu orang lain, jadi doa itu tidak beradab. Berdoa dengan penuh keyakinan. Yakin bahawa doa kita itu Allah akan makbulkan, insya-Allah. Kalau tidak Allah perkenankan di dunia, mungkinlah di akhirat nanti. Okey, seterusnya doa dibaca dengan tenang dan tertib. Tak gopoh, tak kalut-kalut. Baca dengan tenang, dengan sopan. Dan yang terakhir, mengucapkan amin selepas berdoa. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Baik. Ustazah, kalau kita tak ada wuduk, boleh tak kita nak berdoa? Boleh. Doa ni afdal dia kata, ataupun lebih baik berwuduk. Tak menghadap kiblat, boleh tak Ustazah kalau kita nak berdoa? Boleh. Di mana sahaja kita berada, kita boleh berdoa. Janji kita ikutlah apa yang boleh kita ikut dalam tata cara berdoa ini. Tapi jangan pula duduk dalam tandas kita berdoa. Jadi kita berdoa ketika kita berada di tempat yang baik sahaja. Jadi kita dah pun faham tentang apakah maksud doa dan juga cara-cara kita nak berdoa. Baik, Ustazah nak kamu buka buku aktiviti kamu. Muka surat 128. Ni. Okey, tulis hari Rabu dan juga tarikh seperti yang Ustazah telah tulis. Kemudian kamu kena buat apa ni? Kena isi tempat kosong. Dia dah bagi jawapan, okey, tentang pengertian doa. Yang ni yang mana kamu kat mana kamu boleh rujuk? Okey, kamu boleh rujuk di muka surat 129. Allah. Kat sini. Ni dekat sini nah. Okey. Yang Ustazah bulat ni. Jadi jawapan dia ada kat sini. Kamu boleh tiru sahaja. Okey.
Faham? Okey, tiru saja nah. Okey, baik. Seterusnya, ke surat 129. Okey, kamu perlu buat apa ni? Kamu perlu tulis beradab ke? Ataupun tidak beradab. Jadi kamu perlu tulis lah. Baik, dengar elok-elok. Ustazah akan bincang jawapan dengan kamu. Okey. Baik, nombor 1. Najwa berbual-bual ketika berdoa. Beradab ke tak? Jadi kat sini apa dia? Dia tidak beradab lah. Tulis tidak beradab. Okey, nombor 2. Nombor 2. Amani berdoa dengan suara yang nyaring. Beradab ke tak? Ya, tidak beradab lah. Tulis tidak beradab. Nombor 3. Din berjalan-jalan semasa berdoa. Jadi, sepatutnya dia kena duduk ataupun menghadap kiblat lah. Jadi, tidak beradab. Okey. Nombor 4. Semasa berdoa, Iman bermain telefon. Beradab ke tidak beradab? Ya, tidak beradab juga. Nombor 5. Anis ketawa ketika berdoa. Jadi diketawa. Beradab ke tidak beradab? Nombor 5. Yang ni kena buat sendiri. Nombor 6. Najwa merendahkan suara ketika berdoa. Sopan jadi baca doa. Beradab ke tidak beradab? Jadi, nombor 5 dan juga nombor 6 kamu buat sendiri bersama dengan bimbingan ibu ataupun ayah lah ataupun ahli keluarga. Baik, itu sahaja daripada Ustazah. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.